Tu saya kata, sepandai-pandai, sejenius manusia lah, dia boleh jamin ke tidak mengatakan apa dia bercakap dia takkan lupa selama-lamanya. Bukan bercakap dulu, bukan bercakap tahun sudah. Yang saya bercakap pada mula tadi, cuba ulang balik saya buat mukadimah apa. Bukan tuan-tuan, saya pun tak boleh. Okey, kuliah hari ini dengan kuliah yang bercakap yang sebelum datang ke ini ni. Cuba tanya seorang, tajuk apa? Tajuk saja. Apa tajuk cakap dulu? Mampu tak ingat? Sebab saya pun tak ingat. Tu nak habar kata betapa lemahnya kita tu. Tapi mengapa yang ini sanuqri'uka fala tansa? Pada awal turun Quran itu. Tu satu. Yang kedua, ingat senangkah? Apakah tak boleh appreciate kita mengatakan ini benar-benar wahyu Allah, tak ada campur tangan manusia sedikit pun. Pasal la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Allah kata kitab Quran ini la ya'tihil batil, tidak masuk dalamnya, tidak ada dalamnya walaupun satu perkara yang silap, mistake, wrongdoing, silap patah, silap grammar, silap tempat, silap tarikh, bertukar antara bapa dengan anak, Zakaria dengan Yahya, bapa siapa, anak siapa, Sulaiman dengan Daud, bapa siapa, anak siapa, dan sepanjang para anbiya, susunan 1, 2, 3, 4 dan sejarahnya. La ya'tihil batil, satu batil pun tidak pernah berjumpa. Saya teringat fakta betapa Quran itu dia wahyu Allah yang begitu sempurna. Imam Syafi'i dia Arab sebab dia lahir di Gaza. Dia tak macam yang Bukhari dia lahir di Bukhara, Samarkand. Dia bukan Arab, tapi akhirnya menguasai Arab itu a very high class of standard. Imam Syafi'i ini memang daripada kecil dia minat bahasa Arab, belajar Arabnya, belajar bahasa Arabnya. Dia boleh buat syair Arabnya cukup indah, cukup cantik. Arti orang Arab sampai sekarang pun kalau ada orang yang boleh buat syair Arab, memang kita tabik. Saya tidak boleh buat walaupun satu ungkap, minta maaf. Syafi'i mahir Arab, buat syair dan sebagainya. Dia mengatakan lan tanalal ilmi illa bi sittatin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa malun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin syakawtu ila waqi'an su'a hifzi fa arsyadani bi tarkil ma'asi fal ilmu nurun. Sampai habis. Hafal orang boleh, buat sendiri tak boleh. Imam Syafi'i lah yang diakui kehebatan bahasa Arab dia, kemampuan menguasai bahasa Arab sampai ke peringkat orang Arab sendiri pun selit. Dialah yang menulis kitab yang amat terkenal, nama dia Ar-Risalah. Tulis Ar-Risalah. Dia bukan buat seorang diri, dia buat dengan nukhbatun min talamizi. Nukhbah, essence daripada murid dia yang ramai. Dia murid dah 100,000. Imam Syafi'i mengajar 100,000 yang dengar, tapi tak pakai speaker. Saya mengajar pakai speaker, tak pakai speaker. 100,000 orang datang dengar. Kebanyakannya bukan nak dengar sangat, suara tak pakai speaker. Imam Syafi'i orang yang suara dia rendah, tak macam Hanafi suara dia besar, rendah. Yang dengar depan saja, yang belakang tu nakkan keberkatan ilmu Syafi'i. Mereka nak jadi
kami pernah menghadiri majlis Imam Syafi'i. Duduk belakang sudahlah. Tanya, habis dah? Belum? Okey. Dia siap menulis kitab nama Ar-Risalah. Dia nak memperbetulkan agar tidak berlaku kesilapan. Sebab kitab ni besar disebabnya rojokkan macam manual dalam hukum fiqh. Dia panggil usul fiqh. Usul fiqh kita tu bermula dengan Ar-Risalah. Dia yang pertama meneroka. Maka dia menggunakan beberapa ramai pelajar-pelajar dia yang nukhbah, yang essence, yang genius ini, untuk sama dengan dia, mari periksa balik, rujuk balik kitab Risalah ni, mana yang aku salah bahasa, mana yang ini kena buang sepatutnya. Aku buat, Imam Syafi'i, aku buat begitu dengan nukhbatun min talamidi, essence daripada murid aku. Malam pertama kami buat, berjumpa dengan banyak kesilapan, kami ubah. Okey. Malam besok dia boleh baca semalam je. Malam besok pula baca pula, silap lagi. Malam lusa baca pula, silap lagi. Dia buat begitu selama 40 lailatan. Selama 40 malam. Malam ke-40, malam 40 masih berjumpa lagi ada kesilapan. Siapa yang tutup buku tu, dia kata, innallaha ya'ba an yakunal kamal illa li kitabihi wahdi. 40 malam duk baca, setiap malam jumpa dengan silap ni, tutup, cukup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau adanya sebuah kitab yang sempurna, tak ada silap, melainkan Quran sahaja sebuah yang tak ada silap. Yang kita buat, baiklah macam mana pun, mesti silap ada. Itu orang yang reti Arab, yang tahu kaedah. So, saya cerita dulu, macam dah dari tempat saya buat PhD dalam bahasa Arab. Saya buat PhD dalam bahasa Arab. Orang Melayu, bukan Melayu buat bahasa Arab, dengan menggunakan kepakaran orang-orang yang boleh tolong saya, pakat semak, pakat tengok apa semua sekali. Saya ulang duk semak balik tu tak ratus kali lah, tapi boleh ke ratus kali lah. Ni nak baibah ni. Tengok, bagi orang tolong tengok pula, ada profesor tolong tengok salah bahasa di mana. Siap ke semua, cetak, hantar ke universiti, panggil baibah. Orang yang pertama sekali komen tentang tesis saya, seorang Profesor Azhar, nama dia Ali Saiz. Dia kata, aku angkat topi lah, aku salute kepada budak Malaysia ni, Harundin. Dia orang bukan Arab, dia boleh tulis tesis yang setebal ini, senilai ini, dengan menggunakan kebolehan dia, dengan tidak minta tolong kepada siapa-siapa pun. Dia buat seorang dia yakin dia betul, dia tak minta tolong siapa-siapa pun, memang dia bagus. Bukti tak minta tolong siapa-siapa pun, tesis dia banyak kesilapan bahasa. Dia angkat, dia piak, dia pergi. Sebab ada tujuan. Kita buatlah macam mana pun, ramai orang tengok macam mana pun, mereka profesor, kita mengaji lama Arab, tapi silap banyak. Biasalah. Bagaimana boleh Al-Quranul Karim dengan sekali turun, sanukriuka, baca, kamu sebut kepada sahabat, sahabat tulis, tidak berjumpa dari dahulu sampai sekarang sebarang kesilapan. Sebab Allah kata, la ya'tihil batil, tak ada. Mana mungkin kalau orang buat dia tidak ada silap. Sebab tu maka nak letak balik. Kan saya sebut ini kerana
tahap keyakinan umat Islam hari ini kepada Quran sebagai kitabul hidayah, yang tadi ini makna rahmatun muhdah tadi itu dah goyang. Akhirnya orang meninggalkan Al-Quranul Karim, orang ambil hidayah daripada sumber lain. Inilah yang Quran sebut, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' min dunihi min awliya. Kemudian kata Allah, sempurnalah Al-Quran turun, kami jadikan kamu sekalian ala syariah, sesuai berada bersama dengan syariat Quran ini. Fattabi'uhu, kamu ikut dia. Allah buat kita, Allah tahu keperluan kita. Mengapa dia tidak tahu? Kerana dia katakan inna khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Kami yang buat kamu, wahai manusia. Kami tahu keperluan kamu. Malah wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuh, yang kamu tak buat lagi pun kami tahu dah kamu nak buat apa. Kamu tak buat lagi, tak terlintas lagi pun, besok pun nak terlintas, kami tahu dah apa yang kamu nak lintas. Keperluan hidup kamu dunia, hidup kamu nak mati di akhirat, kami tahu. Atas itulah kata Allah, ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha. Kami buat kepada kamu Quran tadi yang Muhammad bawa kepada kamu itu, itulah hadiah kepada kamu, fattabi'ha, kamu ikut dia. Tapi kenapa orang Islam sendiri tidak mau mengambil Quran sebagai sumber undang-undang dan amalan hidup dia? Padahal Quran menyebut begitu jelas, dia kata bahawasanya Quran ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan memperbetulkan agama yang dahulu yang tidak betul. Wa muhaiminan alaih, memperbetulkan balik ajaran-ajaran Taurat yang telah diseleweng oleh manusia, ajaran Injil yang telah hilang, Injil asal, tinggal Injil baru yang sebagainya. Tak ada, ambil yang betul ni. Dan yang ini akan terus sampai kepada hari kiamat. Kerana itulah maka Allah SWT menyebutkan tadi, kami utuskan kamu wahai Muhammad kafatan linnasi basyiran wa nazira. Tak diutus untuk orang Arab sahaja, tapi akan sampai kepada semua manusia dalam alam ini. Insan yang beruntung, yang menerima hidayah. Itulah yang dilambangkan tadi dengan para sahabat Nabi. Ada dua contoh tadi itu. Saya sebut tadi dah, mengatakan bahawa ada orang yang sepatutnya mereka lah orang yang pertama mengakui menerima Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama mereka, yang hampir dengan baginda Abu Talib yang menjaga dia, Abu Lahab. Ya banyaklah, Abu Sufyan, Khalid, semua yang asalnya. Yang cepat berimannya ada. Yang kedua yang berimannya adalah Abu Bakar dengan golongan-golongannya. Okey. Keadaan itu akan terus-menerus berlaku di zaman Muhammad, yang mudah terima, yang susah terima, sampai kepada kita hari ini. Jelaslah macam mana pun, terang macam mana pun, ajak orang macam mana pun kepada Islam yang syamil kamil, tapi tidak mudah orang menerima. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu lir rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum
la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Bila kamu ajak manusia yang belum beriman penuh kepada Allah, insan yang tidak mau ihtikam dengan Al-Quranul Karim, mengambil Quran menjadi hidayah, undang-undang dan peraturan hidup dia, kamu akan dapati sebahagian daripada manusia Islam juga dia kata hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kami tak mau ikut Quran, tak mau ikut sunnah, kami nak ikut apa yang ditinggalkan kepada kami oleh orang-orang dahulu daripada kami. Walaupun mereka tahu orang dahulu itu la ya'lamu, mereka tidak ada pengetahuan, wala yahtadun, mereka tak dapat hidayah. Tahu dah. Sebab tu kalau tengok Quran yang Nabi bawa itu ada mesej yang kecil tapi besar. Apa dia? Inna khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin qala ya iblisu ma mana'aka an tasjud qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Ayat yang macam ni ada 11 ayat atau 12 ayat yang bahasa berlainan, mesej sama, iaitu Allah Ta'ala kata kami, inna khalaqnakum, kami yang buat kamu wahai manusia, yang mula daripada Adam. Summa sawwarnakum, kami bentuk rupa kamu, semuanya berlainan. Sawwarnakum itu makna dia kami buat manusia sama, ada kepala, ada rambut, ada dahi, ada mata, ada hidung, ada semua sama. Tapi mengapa tidak serupa? Mudah kenal sangat. Bukan sahaja suara kita berlainan, kata suara, bukan kata rupa berlainan, kata suara kita pun kenal. Suara anak ni, kawan ni kenal. Okey. Tu nak abah kata Allah itu begitu hebat. Okey. Summa qulna lil malaika. Lepas jadi Adam, kami kata Allah telah memerintahkan semua makhluk zaman itu, kamu buat sebagai alam, pen celuk, kita panggil pen celuk, semua kayu dalam kesemua alam, semua bumi. Di atas muka bumi ini ada banyak mana kayu, tebang ke semua kayu. Di seluruh hutan belantara tebang. Kamu buat dia jadi pen celuk. Kamu gunakan air lautan dalam kesemua lautan dunia, termasuk air di segala tasik, segala sungai. Kamu jadikan sebagai dakwat. Kamu tuliskan daripada pen tadi, celup dalam air, dalam pen, dalam tinta, dalam dakwat yang nama laut tadi itu, kamu tulis kalimat Allah, wahyu Allah, ilmu Allah. Akan kering semua dakwat dalam lautan. Akan patah, akan habis ke semua pen yang kamu buat tadi. Ma nafidat kalimatullah. Belum habis lagi kalimat Allah. Walau ji'na bimislihi madada, kamu ambil sekali ganda lagi air lautan jadi dakwat, sekali ganda lagi pokok kayu menjadi pen, kering pula segala lautan, habis segala pen kamu tulis, ma nafidat kalimatullah. Belum jejas ilmu Allah. Ambil manusia yang pandai buat undang-undang tadi, ada 6 orang yang buat undang kita, yang buat perlembagaan, sediakan dakwat 1 ton drum saja. Sediakan pen ni dalam 50 biji saja. Suruh tulis ilmu dia dengan dakwat 1 ton drum itu, siapa akan kering dulu?
Fikir itu. Sekali itu kita fahamkan, apakah bila kita katakan bahawa kami menolak undang-undang Allah Ta'ala kerana kami ada undang-undang lain lebih baik daripada undang Allah Ta'ala? Adakah itu? Adakah sistem kita walaupun likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajah, likullin bagi tiap-tiap satu keperluan dalam lapangan kehidupan kamu, kata Allah, Quran menawarkan syir'atan, undang-undang. Syir'ah ia syariah, undang-undang ada, peraturan ada, semua lengkap. Wa minhajah, minhaj sistem. Islam ada undang-undang, ada sistem Rabbani, ilahi, syamil, kamil. Undang-undang Allah yang tadi tidak ada batil, kesemuanya baik, baik dunia, baik akhirat. Mengapa orang tinggal? Jangan sampai kita mengatakan bahawa ana khairun minhu, kami lebih baik daripada-Mu ya Allah. Kalau ini berlaku, kalau berlaku kita mengatakan bahawa kita merendahkan Quran, ada insan lebih baik daripada Allah, seolah-olahnya begitu. Sambung ayat tadi, ma yaqulu laka an tatakabbara fi, biadab kamu wahai iblis. Jawapan kamu itu jawapan yang biadab. Apa hak kamu nak lebih daripada aku? Fakhruj minha, berambus kamu keluar daripada syurga aku. Innaka minas saghirin, kamu akan aku hina, aku kutuk sampai bila-bila. Itu fakta. Merendahkan. Siapalah manusia ini nak meninggi daripada Allah? Allah suruh sujud, sujud. Berat sangat akan sujud itu. Mengapa tak sujud? Ana khairun minhu. Mengapa kamu tidak nak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala? Anda boleh jawab, ana khairun minhu. Kami lebih baik daripada undang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Nabi sebut sampai kepada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang bila turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, Nabi baca sahaja, sensitifnya para sahabat menangis teresak-esak. Sampai kebaikan wa raditu lakumul islam madina, menangis. Dan mengapa kamu menangis? Kalau Islam sudah sempurna, Rasulullah habis tugasnya, dia pasti dipanggil kembali oleh Allah kepadanya, nak wafat. Tapi yang pentingnya Islam sempurna. Sampai masa Nabi kita nak dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baginda sakit kepala. Dia minta Aisyah supaya membawa air satu besen. Hadis Bukhari, hadis sahih. Nabi minta Aisyah supaya membaca muawizat dalam air itu. Aisyah ni dengan tawaduk dia katakan, aqra'u alayka ya Rasulullah wa alayka yunzal. Layakkah, bolehkah saya nak baca Quran di hadapan kamu sedangkan Quran turun kepada kamu? Dia berkata, bacalah, aku suka dengar daripada orang lain, bukan daripada aku. Aisyah faham, Aisyah baca. Baca di air itu, Nabi letakkan tangan dia dalam itu, sapu muka dengan mulut dia badan. Terdengar suara
yang bukan suara manusia, bukan macam suara bunyi sekarang ni, memberi salam daripada belakang rumah. Jawab salam, Nabi panggil Fatimah, unzuri man sallama alaina, pergilah anakku, pergi lihat di belakang rumah itu siapa yang bagi salam tadi. So Fatimah pergi ke belakang rumah, keadaan tenang. Sahabat menyangka Nabi dah sihat, sebab pagi itu dia dah bangun. Yang ada sah dah, Aisyah ada, Fatimah ada, Zaid ada, Bilal ada, beberapa sahabat lain. Beberapa semua tak ada. Fatimah keluar sekejap, Nabi dengar suara Fatimah dengan suara orang tu. Suara orang tu yang bagi salam itu suaranya rendah, tapi Fatimah suara dia tinggi. Semakin lama semakin tinggi suara. Nabi suruh pergi panggil Fatimah balik. Terus masuk balik. Nabi tanya dia, alaman tukallimi ya ibnata, kamu duk bercakap dengan siapa di luar tu?